Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 17.10.22 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, surah yang ke-54, diturunkan di Makkah, mengandungi 55 ayat. Dia berada dalam juzuk yang ke-27. InsyaAllah kita akan sambung ayat ketiga sehingga ayat 8. Ayat 3 sehingga ayat 8. Dalam kisah ayat-ayat yang kita baca ini, iaitulah Allah Ta'ala nyatakan puak kafir tetap mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka sudah tengok tanda kekuasaan, keagungan, kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mukjizat bulan terbelah. Dalam siri yang lepas kita sudah baca beberapa hadis yang menunjukkan bahawa peristiwa bulan terbelah itu adalah satu peristiwa yang telah berlaku dan dilihat oleh orang Mekah pada masa itu dan juga orang yang bermusafir sekitar bumi Mekah. Tapi apa boleh buat? Mereka tetap mendustakan, tak mahu terima. Itulah yang dikatakan kerah kepala, sombak telinga, hati tertutup, wal'iyazubillah. Kemudian Allah nyatakan keadaan huru-hara mereka di akhirat. Bagi orang yang tak dengar kata, bagi orang yang kerah kepala ini, huru-hara yang akan menimpa mereka. Bagi kita yang beriman, sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan selamatkan kita di akhirat. Baik para pelajar, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1178. Hayya naqra. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع
Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Balik semula kita kepada ayat yang ketiga. Ataupun kita undur sikit, ambil ayat yang kedua tu. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah hampir sa'ah kedatangan hari kiamat dan terbelahnya bulan. Cerita bulan terbelah kita dah baca beberapa hadis dalam siri yang lepas. Wa in yarau ayatan yu'ridu, dan kaum musyrik Mekah itu jika mereka melihat sesuatu mukjizat, dia minta, sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu, sa'ala ahlu Makkah Nabi, penduduk Mekah mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta ayah, minta nak tengok tanda betul kamu ni Muhammad, kalau betul tunjuk tanda. Fanshaqqal qamaru, bulan terbelah dua. Nabi kata, ha tengok. Dia kata apa? Wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka berpaling engkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus-menerus berlaku. Jadi bagi dianya, apa yang berlaku itu adalah siri-siri sihir yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan orang tak reti. Orang minta bukti, bila ditunjukkan bukti, dia pula tak percaya. Apa boleh buat, nasib dia lah. Maknanya bila pun dia tengok tanda, dia kata sihrun zahibun batilun. Ala sihir yang berterusan ini akan hilang gitu je. Bagi dia, kalau Nabi mati sallallahu alaihi wasallam, kita kata hilanglah sihir itu. Ataupun sihir itu khas satu khayalan. Ala khayalannya tu, mana ada bulan boleh terbelah. Itu puak kafir kata, geng-geng yang anti kepada Islam yang lain ni pun, dia kata tak mungkin benda-benda al-kauni, benda-benda hak besar di atas dunia ni rusak, tak mungkin. Jadi dia tak percaya bulan terbelah. Nak kata apa ke dia? Tengok sambung ayat kita. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, dan telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya, serta menurut hawa nafsu mereka semata-mata. Wa kadzabu bil haqqi, mereka mendustakan kebenaran. Wattaba'u ma yashtahunahu, mereka akan ikut apa yang diingini oleh nafsu. Wa yakhtarunahu minal batili bila dalil wala burhan, dia akan ambil hak dia nak walaupun tak ada dalil, tidak ada tanda-tanda kebenaran, tapi tetap apa? Tetap mereka ambil yang batil. Ya Allahu akbar. Nak kata apa, itulah dia yang dikatakan rugilah manusia yang diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla tengok depan mata dia sendiri. Dia tak payah bernasyid lau kana bainana al-habib, kalau Habib ada bersama kita, memang ada depan dia, tapi dia tak terima juga. Sebab itulah Anas sendiri kalau duk main lagu lau kana bainana al-habib ni, duk main lau kana, kalau Nabi ada. Habis kalau Nabi ada, apa yang kau nak buat? Kita yang Allah Ta'ala pilih duduk di akhir dunia ini, kita kena anggap bahawa Nabi SAW, tubuh dia tak ada. Tubuh dia di Madinah. Jasad yang mulia dikebumikan atau disemadikan di Madinah. Tetapi Nabi bersama dengan kita sentiasa melalui sunnah dan ajaran dia. Tu ada video. Katanya ada sebuah tempat, kalau dia nak buat maulid, ni nak buat macam acara maulid Nabi ni, dia akan letak gandum, tepung letak tepi pintu. Nak tengok tapak kaki masuk. Kalau tapak kaki masuk tu, Nabi mari. Ini semua ni ajaran karut yang
masih lagi berterusan dan dipercayai oleh orang. Sebab itulah kita kena hati-hati tengok. Ada orang yang buat maulid sekadar nak dengar ceramah, ulang kaji sirah Nabi sallallahu. Ada orang buat maulid betul-betul dia anggap Nabi datang. Letak kerusi. Hai. Ana pergi satu tempat nama dia Pontianak. Pontianak ni takut tak? Nama negeri. Dia kata atas singgah sana ni ada 2 kerusi. Kata kita ingat ke raja sebelah permaisuri? Lah. Tidak. Tuanku di sini Nabi. Oi. Oh kata negeri dia tempat Nabi mari. Dia percaya pelik-pelik. Percaya pelik. Jadi kita mengatakan tidak. Nabi memang bersama kita dari sudut ajarannya, dari sudut sunnahnya, makna. Tak payah kata, tidak perlu kita bernasib laukana bainana, huwa bainana. Nabi memang bersama kita dalam sunnah dia, dalam ajaran dia, yang mesti kita amalkan, yang mesti kita ikut setiap hari, setiap masa, 24 jam, kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa boleh buat? Buat kafir dulu, tak percaya. Mari orang zaman kita hari ni pula terlalu mengagungkan sampai terlajak dia punya perahu lebih daripada SOP yang sepatutnya. Naam. Jadi mereka itu kama qala ta'ala fa illam yastajibu laka. Allah kata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tidak terima dakwahmu ni, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, mutahulah mereka ikut hawa nafsu. Kalau ikut ilmu, ikut akal yang waras, ikut pemikiran yang orang panggil yang murni, mereka tetap akan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok akhir ayat, wa kullu amrin mustaqir. Sedang tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok 1711. Yakni tiap-tiap perkara akan mencapai kesudahannya yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang benar akan berakhir dengan kejayaan dan yang buruk akan menerima padanya, wal iyazu billah. Jadi Allah kata kullu amrin, semua urusan itu dia akan berakhir. Dan pengakhiran itulah yang kita akan tengok. Yang batil akan hilang dan pelaku-pelakunya akan menerima balasan. Yang betul, yang sahih, ahlul khair, orang-orang yang baik, mereka duduk dalam syurga yang kekal abadi, dalam keadaan yang begitu semangat, dalam keadaan yang begitu hebat, dalam keadaan penuh dengan nikmat dan kegembiraan. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni daripada orang yang layak ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Baik. Ayat 4. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan demi sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaraan Al-Quran sebahagian dari kisah-kisah berita mengenai umat-umat yang telah lalu yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka daripada perbuatan kufur ingkar itu. Ingat. Jadi Allah Ta'ala telah nyatakan bahawa telah sampai kepada mereka, ai walaqad jaa musyriki Quraisy, telah sampai kepada puak kafir Quraisy cerita-cerita yang mengandungi pengajaran dan iktibar tentang binasanya orang-orang kafir zaman dulu dan golongan yang menentang rasul-rasul mereka, golongan yang telah mendustakan rasul mereka. Kemana mereka sekarang? Jawabnya, mereka telah binasa. Jadi al-amba di sini maknanya berita orang dulu. Amba ini dua makna. Satu berita, maklumat orang dulu, Quran telah bawa. Walaupun Nabi mari akhir, ia mutaakhir sampai,
Tapi maklumat dalam Quran tepat, benar, sahih, tidak ada yang meragukan. Yang meragukan tu orang tafsir Quran tu. Menceritakan dia apa dia, unta Nabi Soleh tu betina, warna apa, besar mana. Itu, tapi unta tetap unta. Besar mana, bentuk dia, warna apa, itu mungkin masuk cerita Israiliyat. Kita pun tak perlu detail. Cukuplah dia kata Allah Ta'ala hantar bagi seekor anak unta, naqatullahi, dan dia telah dibunuh oleh geng-geng Qudar bin Salif. Tapi mari bawa ahlul kitab ni, dia detailkan benda tu. Kita pun nak suruh sedap cerita, masuk juga dalam tafsir kita. Walaupun cerita itu Israiliyat, yang diambil daripada ahlul kitab, yang tidak ada sandaran yang jelas. Baik para pelajar sekalian, satu lagi makna minal amba walaqad minal amba ay minal hujaji. Ada ulama mengatakan telah datang kepada mereka hujah-hujah yang telah dikemukakan dalam Quran, al-hujaju al-wadatu fil Quran. Tanda-tanda disebut Allah Taala sebut dalam Quran sudah ada. Jadi sama ada Quran itu datang, ataupun hujah yang didatangkan itu, ataupun kisah-kisah, nasihat-nasihat yang diberikan, semua tu termasuk dalam tafsir ayat ini belaka. Boleh dicampurkan, boleh dijamakkan, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada ayat 5. Hikmatum balighatun fama tughnin nuzur. Yang demikian itu ialah pengajaran yang cukup sempurna. Hikmatun balighatun, jadi hikmah tamatun kamilatun, yang sempurna, yang lengkap, yang telah sampai kepada kemuncaknya, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celah, telah sampai kepada maksudnya. Tapi apa boleh buat, walaupun begitu, Quran sudah lengkap, sudah jelas. Engkau nak lawan apa Quran? Nak lawan dari sudut tata bahasa, tak boleh nak cabar. Nak lawan dari sudut fasih, tak ada cara apa. Nak lawan dari sudut fakta, semua tak terlawan. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Mereka tetap degil. Fama tughnin nuzur. Dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah kepada mereka yang berpaling daripadanya, yang tak mau dengar, tak ada faedah. Ai fama tanfa'uhumun nuzuru wa hum mu'riduna 'anil ayat. Jadi faedah-faedah ni tak ada faedah belaka. Dalam Quran tu hikmatun balighatun, maklumat yang jelas, hidayah yang sudah nyata. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Fama tughnin nuzur, tidak memberi faedah kepada mereka, sebab mereka kerah kepala, tak mau terima. Allahu Akbar. Ayat ini dijelaskan oleh ayat surah Yunus. Tanda pelajar, surah Yunus ayat 101. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Tak memberi kesan apa-apa. Ayat-ayat mukjizat, amaran-amaran yang diberi kepada kaum yang tak beriman, dia tak dengar. Dia dengar awak tak tahu, ataupun dia perli pula. Muhammad hidup balik, mana ada? Dia hidup main lagi tu. Orang mati lama, tok nenek kita mati tak balik-balik pun. Itulah dia panggil orang kerah kepala, tak dengar kata. Allahul musta'an. Baik. Bila sudah kita sampaikan, bila Nabi telah menyampaikan maklumat, hujah, bukti-bukti, mukjizat yang telah ditunjukkan, mereka tidak lagi mau beriman, tak ada jalan lagi untuk sampaikan hidayah ke dalam hati mereka, maka Allah perintah Nabi tinggalkan mereka. Tengok ayat 6. Fatawalla anhum.
Oleh itu berpalinglah daripada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah dihiraukan lagi ai fa'adri ya Muhammadu an haula'il mukazzibin al mu'anidin, lari, tinggalkan dia. Tunggulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tuhan nak buat apa kepada puak-puak ni tak dengar kata ni. Kata di Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, hadza, arahan ini merupakan penenang kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu ma qassara fi ada'i risalah. Nabi kita tidak cuai. Nabi dah menunaikan risalah ini dengan lengkap, dengan sempurna. Tapi apa boleh buat, mereka tak mau juga. Mereka tak mau hirau juga. Allah kata fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Pergi cari orang lain pula. Kita ni kalau duduk tumpu ke seorang yang tak dengar kata ni, habis masa kita. Kerana itu dalam ilmu pendidikan, dengar ni pelajar. Pelajar ni nakal. Guru mesti cuba nasihat, motivasi, gosok kepala, tiup, jampi, macam-macam kita buat. Denda. Tak hirau juga, angkat beg, balik kampung. Itu je lah. Maknanya, kita kena usaha dulu. Nasihat dulu, dakwah dulu, semua sekali tak cukup. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Kalau duduk tumpu ke seorang tu, kita nak buat kerja lain pun tak boleh. Kalau nak tumpu ke seorang, kita nak buat kerja lain pun tak jadi. Buat apa tak jadi? Please. Duduk sibuk ke dia lah. Tinggalkan dia. Tumpu hak lain dulu. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi, kita juga para pelajar kena ingat. Baik. Kata di para ulama tafsir, dia kata, qala Abu Amr ad-Dani, fatawalla anhum waqtam. Waqtam situ. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Break situ. Yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Ini cerita baru. Masya Allah. Itu cerita baru. Ingatlah masa malaikat penyeru menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak diingini oleh orang yang bersalah. Jadi malaikat panggil pada hari kiamat kepada perkara yang tidak diingini oleh orang yang bersalah. Dipanggil apa? Tengok dia punya munasabah dulu sikit. Ai lamma bayyana iqtirab as-sa'ah. Setelah Allah Ta'ala nyatakan dekat dah kiamat. Dekat dah kiamat. Mereka minta tanda, apa Tuhan bagi tanda. Maka orang akan mencari tatalla'atin nufus. Jiwa manusia akan tertanya-tanya, mengintai-ngintai apa dia ke kiamat itu. Fa'ajaba an zalika ala sabilil istinaf bi zikri dharfiha. Maka Allah Ta'ala jawab dengan ayat ini sebahagian daripada suasana hari kiamat. Apa yang akan berlaku di sana, apa yang akan berlaku di sana, maka Tuhan jawab, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, ay yauma yad'u da'illah, pada hari malaikat yang menyeru manusia kepada perhimpunan yang cukup dahsyat, syadidil bala, balanya besar, banyak huru-hara yang tak pernah ditengok oleh manusia waktu di dunia dulu, tak pernah tengok. Mungkin waktu atas dunia dulu dia pernah menghadapi saat tsunami. Dahsyat. Kita di sini 24 hari bulan 12 2014 kita telah menyaksikan banjir besar. Ada lagi orang tengok gempa bumi, ada tengok huruf peperangan yang begitu dahsyat. Semua itu kecil apabila berhadapan dengan ahwal huru-hara pada hari kiamat. Ya Allah, selamatkan kami daripada huru-hara hari kiamat ya Rabbal Alamin. Tengok. Allah gambarkan mu tengok hari kiamat apa jadi. Macam mana keadaan itu? Tengok ayat seterusnya, ayat 7. Khusya'an absaruhum ya Rabb. Pada saat itu masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya kerana ketakutan. Ay yakhrujuna min quburihim,
apabila mereka hidup balik keluar daripada kubur, walhal anna absaruhum zalilatun khadi'atun, mata mereka tunduk takut hina, min syiddati khaufihim wa faza'ihim, kerana terlalu takut, terlalu terkejut. Tengok ni takut sangat-sangat. Allahul musta'an. Kita dengar cerita biar rasa takut, jangan rasa cerita orang kafir tu kita Allah Ta'ala bawa di sini ayat supaya kita groan, kita takut dan kita buat persiapan. Jangan takut saja. Allahu Akbar. Ayat ini Allah detailkan dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat 44. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Dzalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Pada hari kiamat tunduk, belaka hina. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu hari kiamat. Allahu Akbar. Macam mana keadaan mereka? Tengok ayat. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Keluar dari kubur, pandangan mereka menunduk kerana ketakutan. Mereka keluar dari kubur cepat, yakhrujuna minal, laju keluar seperti belalang yang terbang bertebaran. Mu tengok belalang ni dia mari sekawan. Sekali dia masuk ke tempat padi orang, habis dia makan. Tempat gandum. Jadi maknanya Allah bandingkan, nak suruh kita nampak bagaimana manusia ni keluar daripada kubur seperti belalang yang bertebaran. Awak pernah tengok belalang ke tak ni? Tengok berapa ekor tengok? Seekor dua tak jadi. Tengok dalam cari dalam internet, di negeri Arab ni bila belalang tu keluar kita nampak. Gelap langit ni, dia mari. Itu suasana yang begitu dahsyat. Dia orang Arab, dia jual belalang. Satu bekas tu 50 rial. Sedap belalang. Goreng dia agak, jangan main. Kata orang tua-tua bergurau, makan belalang goreng, mertua lalu di sebelah belakang tak nampak. Lalu kat belakang, kat depan nampak. Jangan main. Main bergurau kita. Yakhrujuna minal ajdasi, dalam ayat lain kata sira'an, mereka keluar daripada kubur dalam keadaan cepat, seolah-olah macam belalang yang berterbangan. La ilaha illallah. Dalam ayat surah Al-Ma'arij ayat 43 tadi, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Allahu Akbar. Allah gambarkan cepatnya mereka ni keluar daripada kubur. Baiklah, kita ambil ayat yang terakhir dalam siri ini. Muhti'ina ila da', masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. Bila dengar malaikat panggil, masing-masing cepat mau pergi. Pada saat yang demikian, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Pada saat yang demikian, orang-orang yang kafir berkata, hari ini ialah hari yang sangat-sangat sukar. Ingat baik ni, dalam surah ni dia tak ada yaumun asir. Ada lagi dalam surah lain yaumun asir. Jangan bertukar. Kalau orang hafal Quran ni, di antara tempat-tempat yang menjadi cabaran bertukar ayat. Jadi hati. Allahu Akbar. Munasabatul ayat, lamma kana al-intishar, ada kalanya manusia ni keluar berjalan belarak slow-slow, pelan-pelan. Tapi ayat ini Allah nyatakan mubayyinan, menjelaskan bahawa keadaan orang keluar daripada kubur bukan tenang. Bukan kata bangun sore jalan slow-slow, tak. Bangun tu huru-hara, berlari kepada suara yang dipanggil itu, malaikat panggil, mari. Sebab tu Tuhan kata muhti'ina ila da'i, muhti'ina ila da',
yakhrujuna min quburihim muqbilina musri'ina ila da'i. Keluar daripada kubur tu dia dengar suara, dia berlari pergi ke sana kerana menyahut seruan malaikat yang memanggil. Allahu Akbar. Kamu jangan tanya pula malaikat duduk mana. Kubur dia duduk di Amerika tu. Amerika jauh atas dunia ni. Amerika Latin ke apa benda. Nah, kubur dia di kutub. Tak usah duk mikir lah weh. Oh weh. Duk mikir apa benda tu. Kita mikir macam mana kita nak keluar dalam keadaan aman. Bagaimana kita nak duduk di mahsyar dalam keadaan di bawah bayangan. Bagaimana kita nak selamat daripada api neraka. Itu kita kena fikir. Ni ada ustaz ada buat video. Buat video. Kita ni dah juta tahun dalam syurga ni. Kita nak buat apa pula? Awak duk ajar apa benda orang duk mikir karut lagu tu. Kita ajar sekarang ni, kerja kita sekarang, tugas kita sekarang. Bagaimana kita nak ajar, bagaimana kita nak buat persiapan supaya kita layak ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Duk mikir analogi karut ni, duk mikir. Macam mana dia keluar? Malaikat panggil kat mana? Dia duduk di ujung dunia sana. Kita kata pernah. Duk fikir benda karut lagi ni. Orang lain suruh mikir tentang macam nak selamat daripada ahwal yaumul qiyamah. Kita duk mikir analogi yang orang makin fikir makin kebingungan. Tak usah fikir. Benda-benda yang gaib macam ni, kita beriman apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhti'in, tengok dalam Quran kata muhti'in ai musri'in. Muhti'in ada musri'in, muqbilin. Mana dengar suara tu semua laju berlari pergi ke tempat itu. Allahu Akbar. Kemudian kafir kata apa? Yaqulul kafirun, berkatalah puak kafir, haza yaum, hari ni hari sangat sukar, sangat susah, sangat huru-hara. Dalam ayat lain, tanda pelajar. Orang hafal Quran kena ingat ni. Dalam surah Al-Furqan ayat 26 Allah kata, wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Asir. Hari itu hari yang sangat sukar bagi puak kafir. Dalam surah Al-Muddathir, tanda pelajar, surah Al-Muddathir ayat 9 dengan ayat 10, fadzalika yawma idzin yawmun 'asir. Beza kan? Ayat ini hadza yaumun 'asir. Dalam Al-Muddathir, fadzalika yawma idzin yaumun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Hari ini hari susah ke atas orang kafir, bukannya senang. Itu bahasa Al-Quran menarik. Ekor-ekor ayat ni dia boleh tansik. Tengok ni. Cuba tengok ayat kita ni. Ayat kita ni dia mari ra belakang-belakang. Fama tughnin nuzur, syai'in nukur, jaradun muntashirun, yaumun asir. Allah Ta'ala bahasa Quran. Ada penulis Turki. Dia tulis mushaf. Ekor ayat tu sama dia. Kita kata Masya Allah, dia susun. Kita lagi nampak lah mukjizat Al-Quran tu makin terserlah. Ana dibawa oleh sahabat kita, Ustaz daripada pejabat agama hari tu, pergi melawat madrasah tahfidz Turki ada di Bangi ke mana. Dia bagi hadiah Quran tu. Kata comelnya tulisan. Susunan ayat tu. Dia berhenti di ekor-ekor ayat tu nampak susunan. Kita kata mukjizat Al-Quran itu makin dikaji, makin terserlah kita punya mukjizat, keajaiban Al-Quran, the amazing Quran itu makin terserlah. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan ayat kita. Jadi kita akan sambung al-fawaid, faedah-faedah ayat ini daripada ayat 1 sampai ke ayat 8 kita letak sekaligus. Kerana semalam kita ambil muqaddimah, kita tidak sempat masuk faedah. Baik, al-faidatul ula. Faedah yang pertama ayat
iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hampirnya kiamat, bulan sudah terbelah. Kata di ulama tadabbur, dia kata bulan terbelah tu nampak bin nisbati lil qaribin, bagi orang yang duduk di Mekah dengan musafir yang berjalan sekitar Mekah, dekat nak balik dia nampak bulan terbelah. Sebab apa? Kalau orang jauh tak nampak. Kita kena ingat, sekarang ni jam 7 pagi di mana? Di Malaysia, 7 pagi. Mungkin ada negara lain sudah tengah hari Zuhur. Orang di Mekah pukul berapa sekarang? Pukul 2 pagi. Kita 7, 5 jam kita cepat. Jadi kata di para pengkaji, dia kata kita jangan, bukan semua dunia tu nampak masa tu. Sebab ada yang cerah, tak ada bulan. Ada yang masih terlalu awal. Maka kita mengatakan dalil ini ditunjukkan kepada orang Mekah dan orang yang berjalan sekitar Mekah. Ataupun orang yang duduk di tengah padang pasir yang tidak ada awan mendung. Kalau ada awan gelap malam tu tak nampak juga. Maknanya tak mungkin orang yang berakal menggunakan hujah bahawa kalau bulan terbelah, kenapa tidak disebut dalam tarikh Al-Yunan? Puak-puak Greek Yunan tak sebut pun. Dia main dengan Greek. Walam yuzkar, tidak disebut dalam tarikh India, tidak disebut dalam tarikh sekian-sekian. Kita kata cukuplah para pengkaji, penganalisa, sudah cukup dengan disebutkan, sudah disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sudah cukup. Apa duk kira macam-macam tu? Dia kira puak Yunan, dalam Yunan, puak Greek tak sebut, puak India tak sebut. Boleh jadi waktu tu negara lain masih lagi cerah, tak ada bulan macam dia nampak. Jadi kita jangan duduk pening sangat kepala. Dia banyak berteori sangat, akhir kali kita terlalu teori. Sama juga dengan puak kafir teori. Macam mana Tuhan nak hidup balik manusia sedangkan dia sudah jadi tulang yang reput? Awak macam-macam dia punya teori. Jadi kita mengatakan bulan tu ditengok oleh orang Mekah, sebab tu Nabi cabar. Kamu tunggu orang musafir pedagang balik nanti, masuk Mekah 2 hari lagi, mu tanya dia. Dia tengok tak bulan terbelah malam hari ni? Malam 2-3 malam lepas tengok. Bila mari dia tanya, ada, tengok. Itu bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang sama lagi para pelajar, al-faidatus tsaniyah. Faedah yang kedua dalam ayat yang sama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Allah Ta'ala sebut bulan terbelah ini li hikmataini azimataini. 2 hikmah yang besar yang boleh kita ta'ammul, yang boleh kita perhatikan. 2 hikmah yang besar. Yang pertama, kaunuhu min ayatin nubuwah. Tanda benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila? Kata Anas, sa'al ahlu Makkah, musyriku Makkah, puak kafir mari cabar Nabi nak tengok ayat. Muhammad, kalau betul mu Nabi, buat mari satu tanda yang besar. Macam-macam dia minta. Dia minta Mekah ni ada air sungai yang mengalir. Dia minta bukit Bukit Mekah jadi emas. Semua tu Nabi tak layan, tapi Allah Ta'ala bagi pada Nabi insyiqaqul qamar, bulan terbelah. Mana bulan terbelah ini dilihat oleh orang Mekah pada waktu itu Allah menjadi tanda mukjizat benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Hikmah yang kedua, annahu dalalatun ala jawazin syiqaqil falak. Benda-benda cakrawala yang besar, falak ni boleh terbelah. Boleh dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi dalil bahawa apa yang dicerita oleh para nabi alaihi salatu wasalam, bahawa insyiqaq as-samawat, nanti langit akan terbelah, bumi ini akan bukit-bukit berterbangan bila berlaku kiamat esok, maka kita mengatakan bahawa janganlah panik sangat. Dia kata benda cakrawala tak boleh rusak, tak boleh terbelah. Kita kata itu otak awak. Ini Quraisy sudah tengok.
Jangan duk main teori sangat. Kerana ini, hikmat ini, Nabi SAW baca surah Al-Qamar ini bila Nabi baca surah dalam perhimpunan orang ramai, seperti solat hari raya. Nabi, orang ramai berhimpun, masa tu bukan ada TV, radio. Orang berhimpun itulah orang terima maklumat. Maka Nabi kita baca pada solat hari raya, liyusmi'an nas, untuk memperdengarkan kepada manusia apa yang terkandung dalam Al-Quran ini, min ayatin nubuwati wa dalailiha, daripada tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi baca, tempat perhimpunan orang ramai didengar oleh Quraisy. Quraisy tak bantah. Sebab apa dia tak bantah? Sebab puak-puak Quraisy dia tengok dah bulan terbelah. Cuma dia kata sihir. Dia tak mau terima, dia kata sihir. Itu je lah. Jadi Nabi kita solat hari raya Adha, raya fitrah, Nabi baca surah Iqtarabatis Sa'ah ini dalam rakaat yang kedua. Supaya apa? Supaya diperdengar pada masyarakat. Kata di para pengkaji, kalau tak berlaku, Quraisy pasti akan bantah. Tak ada bantahan daripada Abu Jahal pun tak bantah, mendiang Abu Lahab pun tak bantah, geng-geng Quraisy yang lain tidak bantah, menunjukkan bahawa benda itu berlaku depan mata mereka. Cuma dia nak pesongkan orang supaya tak percaya, dia kata itu sihir. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada al-faidatus tsalitsah. Faedah yang ketiga, ayat 3, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya serta menurut hawa nafsu mereka. Jadi dia lawan tu bukan kerana ilmu, bukan kerana tak ada maklumat, tapi ikut hawa nafsu. Kata di ulama tadabbur kata apa? At-takzib wattiba'ul hawa qarinan. Mendustakan yang benar dan ikut hawa nafsu itu dua kembar siam yang tak boleh berpisah. Kembar siam tak berpisah. Apabila orang ini ikut hawa nafsu, maka dia akan mendustakanlah yang benar. Kerana Allah Ta'ala yulabbis ala qalbi sahibihi, hati orang ini telah tertutup, mata hati dia tak boleh berfikir dengan waras. Tapi sebaliknya pula, orang yang mengikut kebenaran, mereka ni dikembar dengan tasdik, dengan membenarkan. Abu Bakar tak pernah engkar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab dia tengok dengan mata hati. Kita hari ini pun para pelajar, jangan bantah sunnah Nabi dengan nafsu semata-mata. Jangan. Sunnah sabitah. Ulama-ulama salah telah menafsirkan hadis ini dengan sekian-sekian. Kita mari nak ikut hawa nafsu, mari nak ikut falsafah, mari nak ikut buat apa kita? Jangan mengulangi kesilapan pengikut hawa nafsu dari kalangan orang kafir. Kita orang Islam ni jangan ikut hawa nafsu, kita ikut wahyu. Apa yang disebut oleh Nabi, itulah yang kita terima. Apa yang tidak disebut oleh Rasulullah SAW, tak payahlah kita cari-cari untuk dimasukkan ke dalam ajaran agama. Jangan. Buat menyusah ya kita kata. Mana lagi ayat? Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Tengok ayat, hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Ayat 7. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Tunduk mata dia, tak berani nak tengok, terlalu takut. Keluar daripada kubur seperti belalang yang berterbangan. Kata di para ulama, demikianlah orang yang ketakutan, dia tak berani nak tengok benda tu. Kita kan macam ada juga, kita tengok orang tunjuk gambar orang mati ke orang apa, kita tak mau tengok sebab terlalu takut. Jadi puak-puak kafir esok di akhirat khusya'an, mata dia tunduk ya, tak berani nak angkat sebab terlalu huru-haranya tengok depan. Dengar suara pun takut dah. Apalagi kalau tengok azab. Na'udzubillah. Dan ayat ini Allah gambarkan bahawa mereka keluar daripada kubur seperti belalang yang berterbangan.
Kata di ulama tadabbur dia kata apa? Ijazatu tashbihin nasi bi ghairihim. Ayat ini memberi kebenaran kepada kita buat bandingan orang dengan bukan orang. Buat bandingan orang dengan bukan orang. Wa fi dzalika hujjatul lisyu'ara. Ini menjadi hujah kepada penyair-penyair yang suka buat bandingan orang dengan orang. Jadi macam kita hari inilah. Nah, Allah kata mereka keluar macam apa? Macam apa? Macam belalang yang berterbangan. Kita pun sama juga kadang-kadang. Nah, benda baik, benda elok, tapi kalau beri kepada orang tak cerdik, dia tak faham. Dia ibarat seperti beri permata kepada apa? Kepada monyet. Mana dia tahu, dia sengih-sengih pun dia telan. Habis cerita. Benda tu mahal. Kita pun kadang-kadang benda mahal. Kalau diajar kepada orang yang bodoh, orang yang tak boleh terima, tak boleh akal dia tak terima juga. Walaupun maklumat tu jelas. Mari anak kita ni, anak bosu ni, dia ambil tasbih tu, dia tak di kucing. Tak dia tekuk anak kucing, dia gorak. Kucing itu berguling-guling duk main. Kita berkata ini satu tambah lagi dia punya bandingan seperti tasbih di tengkuk kucing. Dia bukannya berzikir, dia duk main. Kita tengok hari ni ada tok syekh ni, masya-Allah, mulut ceramah. Tuan-tuan mungkin tangan sebelah ni begini duk gok tasbih. Dia tasbih ke main apa tu? Kita tasbih ni kita nak hitung, tak? Subhanallah, nak tahu berapa ratus. Ni mulut cakap tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, tangan duk prek. Jadi tasbih ke? Sebab itulah syekh kami di Madinah dulu di Masjid Nabi, dia kata ada masbahah, ada mirwahah. Tasbih tu ada kalanya jadi penghitung bilangan bacaan, kadang-kadang dia jadi mirwah, jadi macam kipas. Dia duk main pusing. Kita kata macam-macam. Jauh lari tu. Kebetulan ingat ke cerita. Baik. Dalam Quran Tuhan buat bandingan. Ulama-ulama yang jahat ini, dia kata apa? Seperti anjing tu yang terjelai lidah. Ada buat. Maknanya ada bandingan-bandingan yang boleh dibuat tapi dengan SOP yang ketat. Jangan banding orang macam-macam, tak boleh. Macam cerita seorang penyair Badui. Penyair ni orang Badui. Orang Badui, tahu Badui? Dia duduk di padang pasir. Duduk dengan anjing perburuan dia. Tiba-tiba satu hari orang kata dia ni sedap ni tuanku, penyair ni. Dia bawa ke istana. Bagi dia, orang Badui ni, anjing ni hayawan yang jaga SOP. Dia jaga hayawan perburuan, dia pergi tangkap. Kalau kambing dia tolong jaga. Jadi dia jumpa raja, dia nak puji raja. Dia kata, ya ayuhal malik, anta kal kalbi fil wafa'i wal karami. Mu ni macam anjing dalam menunaikan tanggungjawab dan pemurah. Raja ni bengong, dia kata, aku macam anjing. Mana ada. Jadi kadang-kadang bandingan tak kena tempat, jangan main, salah kita. Jadi kita kena betul keadaan. Tapi di ayat ini Allah Taala banding manusia keluar dalam kubur seperti belalang, walam yakun ala sabil ihtiqar, bukanlah nak menghina orang tapi menyatakan suasana. Wallahu alam. Yang terakhir, para pelajar, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang kafir berkata pada hari itu, hari ini hari huru-hara. Allah kata yaqulul kafirun, spesifik, berkata puak kafir. Allah Ta'ala tidak kata yaqulun nas, berkata manusia. La. Sebabnya hari ini hari huru-hara, alaman alal kafirin, orang-orang kafir. Wa kana yawman alal kafirina asira. Dalam surah apa? Surah Al-Furqan ayat 26 tadi kita dah baca. Dan dalam surah Al-Muddathir, alal kafirina ghairu yasir. Orang kafir tidak senang. Wa amma 'alal mu'minin, bagi orang mukmin yasir, mudah. Wa biqadri ma yakunul iman, bagaimana tahap keimanan kita, bagaimana tahap ibadat kita, bagaimana tahap amalan kita, insya-Allah itulah yang kita akan duduk di akhirat esok. Sehingga Nabi nyatakan pada hari kiamat matahari duduk atas kepala dekat. Tapi 7 golongan duduk di bawah bayangan aras. Allahu akbar. Allahumma azillana tahta dhilli arsyika
yauma la zilla illa zil arsyuk. Ya Allah, rezekikan kami duduk di bayangan pada hari kiamat yang tidak ada bayangan kecuali bayangan aras Allah Azza wa Jalla. Wasqina bika'si nabiyyika. Ya Allah, berilah kepada kami dapat minum dengan daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat minum, dia tak dahaga lagi pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tamaklah kita 5 faedah daripada ayat 1 hingga 8. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 9 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.